kami membawakan topik kota minyak diesel. Langkah kerajaan menetapkan kota baru bagi pemilikan diesel di wilayah sempadan. Dilihat antara inisiatif drastik mengekang kes penyeludupan bahan api itu yang semakin membimbangkan. Dan untuk mengupas lebih lanjut mengenai topik kita hari ini, kami hadirkan ke studio Encik Abu Samah Syabudin, Pengarah Bahagian Perdagangan Dalam Negeri KDNKK, dan selamat datang ke studio Encik Abu. Terima kasih, Fiona. Satu topik yang sangat menarik sebenarnya, dan saya teruskan dengan soalan mekanisme kota ini sebenarnya bukan dibuat untuk mengekang penyeludupan. Sebaliknya untuk kawalan jumlah subsidi kepada masyarakat itu sahaja. Pandangan Encik Abu. Okey, terima kasih. Saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Jadi terima kasih kerana menjemput kepada KK pada petang ni. Dan saya rasa sebagai rakyat Malaysia, kita sepatutnya rasa bersyukur, bertuah kerana kita dapat menikmati subsidi bahan api ni dengan harga yang jauh lebih murah lah berbanding dengan mungkin rakyat di negara lain. Dan tanggapan ataupun pandangan yang menyatakan bahawa mekanisme kota ni untuk tujuan untuk mengawal subsidi semata-mata pada saya lah tidak begitu tepat. Kerana tujuan sebenar kita mewujudkan mekanisme ni ialah pertama sekali kita hendak memastikan penjimbatan sumber bahan api ni sendiri. Sebab kita tahu bahan api ni merupakan sumber yang terhad. Anugerah daripada Allah di bumi ini ya. Dan oleh sebab sumbernya terhad, tak sepatutnya kita melakukan sebarang pembaziran. Maka itulah kita juga menjalankan kempen supaya penjimatan terhadap bahan api ini betul-betul dapat dilaksanakan oleh pihak pengguna. Seperti mana juga kita melakukan penjimatan terhadap penggunaan api, air misalnya. Jadi ini sebenarnya kita perlu fikirkan sejauh mana kita menggunakan bahan api, petrol, diesel, gas tu sebenarnya untuk keperluan kita. Sebagai contohnya, bahan api seperti petrol, diesel sebenarnya sepatutnya kita gunakan untuk digunakan untuk kenderaan kita bekerja, kita melancong, kita ziarah mazarihi, dan juga bagi kenderaan perdagangan pula kita akan pastikan mereka bergerak untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Seterusnya yang ketiga, kita juga seharusnya mengelakkan apa juga bentuk pembaziran dari terus berlaku akibat penggunaan bahan api yang tidak terkawal. Seperti contohnya kita membiarkan mungkin anak-anak kita menggunakan bahan api, beli minyak petrol masuk dalam tangki motosikal, tapi tujuan mereka untuk merempit misalnya. Kan ini saya rasakan satu pembaziran yang sepatutnya perlu kita elakkan. Dan khususnya kepada ibu bapa, saya rasa inilah yang penting kita lihat sebenarnya bagi anak-anak kita yang mungkin di bawah umur. Betul. Dan mengenai cadangan agar kementerian tidak hanya melaksanakan had kota bagi stesen minyak dan malah perlu melibatkan setiap pengguna petrol, khususnya RON 95 dan diesel itu sendiri. Apa pandangan Encik bersama mengenai perkara ini? Ya, sememangnya pihak KDNKK sedang mengkaji alternatif lah untuk menetapkan peruntukan kota ni. Sebenarnya bukan saja kita tetapkan di peringkat stesen minyak, mahupun di depo. Tapi sekarang ni mungkin kita menjurus kepada bagaimana kita nak menetapkan bahawa individu kita sendiri pun perlu kita hadkan kota dia. Jadi di sini mungkin kita menekankan kepada kumpulan sasar mana yang sepatutnya menikmati subsidi minyak ini. Jadi sebagai contohnya warga negara. Hanya warga negara Malaysia saja yang sepatutnya layak untuk menikmati subsidi ini. Ya. Yang kedua, pemegang lesen memandu. Sebab seharusnya mereka ni yang nak membeli minyak petrol ni seharusnya ada lesen memandu yang sah dan juga memiliki kenderaan yang berdaftar. Manakala mereka yang tidak layak pula untuk menikmati subsidi ini, kita lihat sekarang ni ramai pekerja asing, ramai pula pendatang asing. Adakah mereka ni sebenarnya kita rasakan layak untuk mereka ni menikmati subsidi? Pada saya tak seharusnya mereka ni kita berikan kelayakan mereka untuk menikmati subsidi ini. Ya. Betul. Dan kalau kita lihat sebenarnya pelaksanaannya sangat luas. Dan kalau kita sebenarnya hargai inisiatif kementerian itu sendiri untuk melaksanakan had kota bagi stesen minyak yang mungkin berada di sempadan, dan dalam masa yang terdekat bagi kita untuk menyekat pembelian bahan api itu sendiri secara berlebihan untuk mengelakkan aktiviti
penyelewengan itu sendiri. Tapi tidakkah langkah itu sebenarnya dianggap lambat? Kenapa baru sekarang kita mahu melaksanakan kaedah ini? Ya, pada pandangan saya, para penonton dan juga Cik Fiona, pada saya ataupun pada pihak Kementerian KK sendiri tak ada masalah kelewatan dalam menangani masalah ini. Pihak kementerian telah pun mengambil pelbagai tindakan lah. Banyak tindakan telah pun kita ambil. Dan ada tindakan yang telah pun kita buat terhadap kes-kes stesen yang kita dapati stock out ataupun kehabisan kota dengan begitu cepat ataupun begitu ketara. Misalnya kita tetapkan kotanya pula di peringkat stesen minyak. InsyaAllah pada 1 Ogos nanti kita akan tetapkan kota di setiap stesen minyak. Ya. Jadi untuk kita pastikan bahawa stesen minyak tersebut menjual kota seperti yang telah pun ditetapkan. Sebab kita mengambil contoh satu kes di Kelantan, di sempadan negara jiran. Ada sebuah stesen minyak kita dapati menjual hingga 1.9 juta liter. Jumlah yang berlebihan. Ya, jumlah yang agak begitu besar. Selepas itu kita mengambil tindakan dengan meletakkan atau hadkan kepada 600,000 dan kita dapati ia yang mencukupi. Jadi sebelum ini kemungkinan lebihan kepada itu mungkin ianya mengalir ke tempat lain, ke negara jiran. Jadi ini tak sepatutnya berlaku. Dan langkah ini juga diambil untuk memastikan krisis kekurangan diesel tidak berlaku lah ya. Jadi itu yang saya rasa antara tindakan drastik yang kita ambil lah untuk menetapkan kota di mana pemantauannya dibuat oleh pegawai Kementerian KK sendiri. Tetapi sebelumnya tidak. Sebelumnya kota ini ditetapkan di peringkat depo oleh pihak syarikat minyak sendiri dan juga di peringkat stesen minyak. Baik, kalau kita melihat dalam pelaksanaan had kota ini, ada kaitan sebenarnya dengan penyelewengan dan penyalahgunaan diesel subsidi yang berlaku secara berleluasa. Ia melibatkan berbilion liter pada 2013 dan ini satu jumlah yang besar melibatkan wang berbilion ringgit. Boleh Encik Abu jelaskan mengenai perkara ini? Ya, pihak kementerian sememangnya memandang seriuslah tentang kes-kes penyelewengan, penyeludupan, apa lagi, ketirisan dan langkah-langkah pencegahan dan juga mitigasi sebenarnya telah pun kita buat lama dahulu ya. Cuma mungkin sekarang ini diwawarkan oleh pihak Akbar dan juga media sosial yang lain. Kita mengucapkan terima kasih atas itulah. Tapi sebenarnya pihak kementerian telah memuatakan diesel ni ataupun bahan api diesel ni sebagai barangan larangan ekspor. Kita tak benarkan bahan api ini dibawa keluar. Jadi itulah kita menetapkannya pada tahun 2011 lagi ya, Cik Fiona, supaya kuantiti diesel yang kita benarkan untuk dibawa keluar negara adalah sebanyak 20 liter saja. Tak lebih 20 liter yang boleh kita bawa sama ada ke Thailand maupun ke Singapura. Dan begitu juga stesen minyak yang berada dalam radius ataupun lingkungan 50 km dari sempadan ya. Kita benarkan hanya membuat penjualan maksimum 20 liter saja penjualan dan ini kita benarkan untuk kereta asing, kereta-kereta pendaftaran daripada Thailand ataupun Singapura. Dan notis larangan ini pun memang kita letaklah di stesen minyak. Dan selain daripada itu, kita juga akan pastikan bahawa minyak yang dijual di stesen minyak ini tidak dijual ataupun dimasukkan minyak ke selain daripada tangki kenderaan. Jadi itu yang kita cuba elakkan sebagai ketirisan daripada berlaku lah. Betul. Ya? Tapi apa yang saya ingin kongsikan bersama Encik Abu juga ya, sebenarnya penguatkuasaan kota bekalan minyak dan diesel bukan isu baru. Ia sering dibangkitkan apabila pelaksanaannya di pintu masuk negara atau sempadan menjadi dilema apabila dikatakan gagal melindungi hak pengguna tempatan. Jadi berdasarkan kepada pemerhatian Pengarah KPDN KK Negeri Ayub Abdul Rahman berkata mekanisme kota bukan dibuat untuk mengekang penyeludupan, sebaliknya untuk kawalan jumlah subsidi kepada masyarakat. Setiap bulan kota yang diperuntukkan di negeri Johor adalah sebanyak 140 juta liter yang akan diagihkan ke 498 stesen minyak di seluruh negeri. Sejak ops titik dilancarkan bagi menangani penyelewengan diesel bersubsidi pada Mei lalu, 117 kes berkaitan diesel membabitkan rampasan bernilai 6.04 juta ringgit telah diambil tindakan. Setakat ini, tiada sebarang aduan daripada pengguna mengenai kekurangan bekalan minyak dan diesel
menjelang musim perayaan. Dan sementara itu, selain menyambut baik penguatkuasaan Kota Bekalan di stesen-stesen minyak, orang ramai juga mahu pemberian subsidi dipraktikan sewajarnya. Kita dapat mengawal minyak keluar masuk daripada dekat di sepadan supaya tak ada lagi tiada lagi perjalanan daripada macam kat Johor ni daripada Singapura lah, lebih daripada Singapura. Pihak mana kita kadang-kadang boleh tengoklah kereta diorang isi minyak berapa banyak. Saya benda tu adalah wajar untuk dikotakan di semua pintu masuk yang berdekatan, sebab subsidi minyak adalah subsidi untuk rakyat Malaysia, bukan untuk rakyat luar. Ya, di sinilah. Jadi tentang yang saya tahu tentang kuota yang diberi kepada kenderaan luar negara untuk menikmati kuota ataupun subsidi di sini, di negara kita, pada saya amatlah tidak wajar, sebab kerana kita memberi ruang kepada kenderaan luar menikmati subsidi yang dikeluarkan oleh kerajaan kita sendiri, sedangkan kita rakyat Malaysia tertekan dengan keadaan harga petrol yang ada sekarang. Kalau boleh Encik Abu kongsikan kepada kami, apa sebenarnya punca berlakunya perkara sebegini dan apakah tindakan yang telah diambil oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan terhadap sindiket penyalahgunaan subsidi ini? Ya, Encik Fena dan juga para penonton sekalian. Yang pertama sekali, berdasarkan laporan dan juga pemerhatian pihak kementerian, punca utama aktiviti penyeludupan khususnya yang keluar ke negara jiran yang berlaku adalah disebabkan yang pertama sekali perbezaan harga yang kita rasa begitu ketara di antara harga bahan api tersebut yang dijual di dalam negara ini dan juga yang dijual oleh negara jiran. Sebagai contoh kita ambil Thailand misalnya, saya sebut dalam ringgit ya. Jadi di sini harga diesel kita ialah RM2 seliter. Tetapi di Thailand RM3 1 sen. Filipina RM4.48 sen. Singapura RM4.46 sen dan Indonesia sendiri RM3.54 sen. Satu perbezaan yang sangat ketara. Ya, satu perbezaan yang agak ketara dan ini menyebabkan permintaan yang tinggilah. Dan inilah kesempatan yang diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Pihak-pihak yang kita anggap sebagai penyeleweng kepada ketirisan ini dan sebenarnya pihak kerajaan telah mengeluarkan subsidi sebanyak 77.35 sen atau 60% saja yang dibayar oleh pihak pengguna, manakala baki 34% adalah dibayar melalui subsidi kerajaan lah. Jadi walaupun pelbagai langkah sebenarnya telah pun kita ambil, tapi masih juga berlaku. Tapi saya rasa kita tidak berputus asa dan banyak kes-kes yang telah pun kita ambil tindakan terhadap mereka ni dan kita bawa hingga mereka ke mahkamah. Barang-barang kita rampas, kita sita dan begitu juga kita ada ambil tindakan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram di mana sehingga sekarang ni hampir 50 juta ringgit wang ni telah pun kita sita. Itu nak menunjukkan betapa bertegasnya pihak Kementerian KK lah atau pihak kerajaan dalam menangani kes-kes yang melibatkan penyeludupan ini. Betul. Dan apa pula langkah yang bakal diambil oleh kementerian untuk memastikan subsidi ini hanya diberikan kepada golongan sasar dengan jumlah mengikut keperluan kepenggunaan itu sendiri? Saya rasa para penonton dan juga ni Cik Fena, jadi saya ingin maklumkan juga di sini sebenarnya pihak kerajaan memang sedang mengambil langkah untuk memastikan bantuan subsidi yang disediakan ini hanya boleh diperolehi oleh golongan sasar saja. So insya-Allah satu mekanisme baru terhadap pemberian subsidi ini akan diumumkan oleh pihak kerajaan tidak lama lagi ya. Dan perlukah tindakan diambil terhadap kaki tangan yang banyak berkompromi dengan sindiket penyalahgunaan subsidi ini? Sebab kita banyak mendengar sebenarnya laporan mengenai kota diesel subsidi ini diberi kepada kenderaan komersial yang sebenarnya sudah tidak berfungsi. Ya, ingin saya tegaskan di sinilah. Jadi berdasarkan kepada mandat daripada pihak pengurusan tertinggi pihak kementerian tidak akan berkompromi. Itu saya memberikan satu assurance lah. Dengan mana-mana pihak termasuk kaki tangan kita sendirilah dan juga selain daripada pihak Kementerian KK yang menjalankan kerja-kerja pengawasan terhadap
bahan api bersubsidi ini. Lain-lain agensi sebenarnya memang memberikan sumbangan bantuan kepada kita dari segi menangani kes ini, seperti Jabatan Peguam Negara sendiri, SPRM, Agensi Penguatkuasa Maritim, PDRM, Unit Pencegahan Penyeludupan, Custom, Jabatan Laut, Suruhanjaya Pengaturan Awam Darat, Immigration dan juga LKM. Namun begitu, sekiranya mana-mana pihak, ini saya ingin tegaskan lagi, sekiranya ada bukti bahawa berlakunya salah laku ataupun menyalahi kod etika sebagai seorang penjawat awam. Saya ingat bila-bila masa saja orang ramai khususnya boleh membantu dalam perkara ini dengan melaporkan kepada kita. Memang kita tidak ada masalah. Baik, dan ramai yang berpendapat sebenarnya sudah sampai masa kerajaan perlu mencari kaedah untuk menjimbatkan berbilion diesel subsidi sebenarnya daripada sindiket ini. Atau mungkin kaedah itu sudah pun dikemas-kinikan sekarang? Ya, saya rasa kita mungkin ke penghujung ataupun mungkin kita boleh dapat mengtamatkan tentang cara mana kita nak menyelesaikan penyelewengan dan juga ketirisan ini daripada berlarutan lah. Jadi sekiranya ianya berlarutan, saya percaya ia juga boleh merencatkan pembangunan ekonomi di negara kita. Ialah kalau subsidi ini diselewengkan dan ketirisan pula minyak tersebut jatuh kepada tangan pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun cuba menangguk di air yang keruh. Jadi berdasarkan kepada beberapa siri engagement ataupun perjumpaan dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab dan melaksanakan subsidi ini juga, mereka menyokong penuh tindakan yang kita buat. Misalnya kita juga telah pun mendapat sokongan padu daripada pihak Persatuan Pengusaha Sesi Minyak. Di mana sekiranya kalau ada di kalangan ahli mereka yang mempunyai salah laku, berkompromi dengan pihak-pihak sedikit ini, mereka pun saya rasa tidak akan menyebelahi ahli-ahli mereka yang menyeleweng. Yang ini yang kita mahu. Begitu juga dengan syarikat minyak sendiri, mereka telah memberi jaminan. Sekiranya kita dapati bahawa ada di kalangan pengusaha-pengusaha sesi minyak mereka yang mempunyai salah laku terhadap penyelewengan ini, mereka juga akan terus menamatkan license agreement dengan dealer mereka. Ini yang kita nak, komitmen daripada semua pihak sebenarnya telah pun kita perolehi. Jadi ini memudahkan kerja kita lah daripada peringkat KPDN KKK. Baik, dan sebarang aduan mengenai penyelewengan diesel atau petroleum sebenarnya, Encik Abu, saya difahamkan boleh disalurkan melalui nombor aduan yang disediakan dan juga nombor aduan pelanggan iaitu 1-800-88-6800 ataupun melalui sistem aduan di laman sesawang e-aduan kpdnkk.gov.my. Baik, Encik Abu, terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Satu topik yang sangat menarik sebenarnya dan kami harap akan dapat bersama kami lagi di hari yang akan datang. Ya, terima kasih. Terima kasih, Encik Abu. Sama-sama.